Kita mestilah sampai ke peringkat kenal diri dan kenal Allah, kenal dunia dan kenal akhirah, kenal syaitan dan kenal malaikah, kenal yang benar dan kenal yang salah. Ini merupakan kunci kepada kecemerlangan. Jika setakat tahu, yang itu mungkin kunci kejayaan sahaja. Nak cemerlang, kena sampai ke peringkat kenal. Jadi kita nak tengok tentang kenal diri. Apa pentingnya kenal diri ini? Kerana mengenal diri ini menjadi kunci kepada kita untuk mengenal Allah. Kenal diri menjadi kunci untuk mengenal kepada Tuhan punya diri, iaitu Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fussilat 41 maksudnya, akan kami tunjukkan, akan kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami, yakni tanda-tanda kami. Tanda-tanda siapa? Tanda-tanda Allah. Pada segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Termasuk pada diri kita sendiri, tapi diri yang mana yang dimaksudkan tu? Sehingga jelaslah bagi mereka kebenaran. Dapatlah hak. Akan kami tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami pada segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka kebenaran. Apakah maksud sesiapa yang kenal dirinya, insya-Allah akan dapat mengenal Tuhannya. Setelah kita ni dapat mengenal diri, maka selepas itu mudahlah untuk kita mengenal Allah. Mengapa? Kerana diri kita ini datangnya daripada Allah. Sangat berkait rapat dengan Allah. Tak terlepas daripada Allah. Daripada Tuhan kita datang, kepada Tuhan kita kembali. Jadi adakah itu bermaksud zat diri kita ini ialah zat Allah? Orang kata kenal diri, kenallah Allah. Seolah-olah diri dia pula Allah, kan? Adakah zat diri kita ni zat Allah? Jawapannya tidak. Zat diri kita ini ialah ciptaan Allah. Zat diri kita bukan Allah. Zat Allah bukan zat kita. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahawa tidak ada yang lebih hampir dengan diri kamu melainkan kamu sendiri. Siapa lagi, kan? Apa lagi yang nak lebih hampir kepada diri kita berbanding kita sendiri? Jika engkau tidak mengenal dirimu sendiri, maka bagaimana engkau dapat mengetahui yang lain? Yang paling hampir dengan kita, iaitu diri kita sendiri pun kita tak dapat kenal. Macam mana kita nak sampai ke peringkat mengenal yang lain-lain? Kata Imam Al-Ghazali. Di sini dia cakap begitu supaya kita ni ada rangsangan lah, untuk terus belajar dan mendalami. Diri kita yang manakah yang dimaksudkan? Kenal diri, kenal Allah. Jadi diri yang mana yang dimaksudkan? Adakah tubuh badan kita ni? Adakah zat kita ini? Iaitu wilayah doktor, yang duk nampak ni, kan? Jadi jawapannya tentulah tidak. Diri yang dimaksudkan itu bukanlah jasad kita ini, bukan fizikal kita ini, baik yang di luar ataupun yang di dalam. Yang dimaksudkan dalam pelajaran tasawuf sufi tariqah ini bukan diri yang itu, bukan lahiriah kita, bukan fizikal kita. Yang di luar macam bentuk muka, tubuh badan, yang dalam-dalam segala urat, segala darah, segala organ-organ daging dan sebagainya, bukan yang itu. Diri yang dimaksudkan itu ialah qalbun, hati kita, jantung hati kita, qalbu. Qalbu ini dia sangat berkait rapat dengan ruh. Jadi kita ni nak mengenal itulah, setakat yang diizinkan oleh Allah. Itulah diri kita yang hakiki, diri kita yang sebenar. Adakah qalbu yang dimaksudkan itu ialah daging hati ataupun daging jantung yang ada dalam dada kita ini? Bukan yang itu.
Qalbu yang dimaksudkan ini, dia itu merupakan penguasa ataupun raja kepada seluruh jasad kita ni. Kalau dia kata tangan menulis lah. Tak boleh nak lawan dia. Dia raja. Kalau dia kata mata tengok movie, kita akan tengok movie lah. Atau dia kata pergi ke masjid, kita akan pergi ke masjid. Dia yang mengarahkan. Hebat dia tu. Dia tu, itulah diri kita yang sebenar. Diri kita yang hakiki. Yang luar ni diri kita juga, tapi bukan yang hakiki, bukan yang dimaksudkan. Bukan yang nak sampai ke peringkat kenal akan Allah. Diri kita itu, dia menggunakan seluruh jasad kita ni sebagai alat dan juga sebagai pelayan dia. Semua ni pekerja dia, tentera dia. Dia suruh tangan buat begitu begini, tangan pun buatlah begitu begini. Dia suruh mulut cakap itu ini, mulut pun cakap itu ini. Dia suruh buat apa pun, yang itulah yang kita buat. Qalbu itu, dia ghaib. Dia tidak boleh dilihat dengan mata kepala. Kalau qalbu yang jantung, ataupun daging jantung, atau apa-apa organ dalam badan kita ni, kita boleh nampak. Kita belah, keluarkan, kita boleh proses pula dia. Nampak dengan mata kepala. Tetapi qalbu yang dimaksudkan dalam pelajaran tasawuf ini ialah qalbu yang tak nampak oleh mata kepala. Tetapi dia boleh disaksikan. Perkataan disaksikan itu bahasa dalam. Ia boleh disaksikan dengan mata qalbu, dengan mata hati. Tengok dengan mata kepala tak nampak. Dia ghaib. Qalbu itu, iaitu diri kita yang sebenar itu, dia muncul ke dunia ini sebagai pelancong. Dia datang, berada dalam jasad kita ni sekejap. Nanti dia akan kembali. Itu diri kita. Jadi untuk kali ini kita cerita tentang diri kita dulu. Mengenal diri yang mana yang dimaksudkan. InsyaAllah jelaslah diri yang mana yang dimaksudkan, yang nak dikenal itu. Yang apabila kita kenal diri itu, insya-Allah akan mudahlah kita mengenal Allah.